Shalom，大家好。我们聚会的时间开始，敬请大家来一同祷告。慈爱和信实的天父，伟大的真神，我们满心的感谢你，主仍然给我们有机会能彼此代祷。无论往何处，我们不感觉到孤单，凭着我们的信心，我们必能达到目的地。谢谢主给我们的信心和力量，感谢主奇妙的作为，使我们能享受你的恩典，能活出喜乐和意义。这完全是上帝深深地爱我们付出的代价。愿我们称颂他的爱，谢谢神十字架的救恩。你是万王之王，万主之主，你是大有能力、有尊荣可畏的主，每天都保守看顾，使我们今天无论做什么事，都能与你亲密同行。你是我们的避难所，就是我们立志行事，都是上帝在我们心里运行，为要成就主的美意。我们不能靠自己的力量去行，因上帝会供应我们一切所需要的。我们依靠圣灵的能力，遵行你的教导，结出圣灵的果子，使我们能欣赏你奇妙的作为。谢谢主，现在你的两位主仆领唱的、讲道的，求圣灵膏抹他们，祝福他们，使用他们成为主的器皿。我也把蒙恩般的弟兄姐妹交托给主，软弱的求主刚强，冷淡的求主复兴，有病的求主医治。谢谢主，因为在你里面没有一件难成的事。我们将祈求祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名而求的。阿门。Shalom, haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah virtual Mandarin. Dan kita percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita. Setiap orang harus tahu siapa Yesus. Haleluya. Run run tôi cả chưa tao, run tôi cả chưa tao, run tôi cả chưa tao. Yesus selesai. Run tôi cả chưa tao, run tôi cả chưa tao, run tôi cả chưa tao. Yesus selesai. Ta sẽ chân sinh tràn lan quang hoa, ta sẽ cứu chúng bài hơ hoa. Chuyên hoàn rân chúng ta truy mình ha, rân tu in cái chế tao, rân tu in. Run doing cái chưa tao, run doing cái chưa tao, run doing cái chưa tao. Yesus selesai. Run doing cái chưa tao, run doing cái chưa tao, run doing cái chưa tao. Yesus selesai. Ta sẽ chân sinh tràn lan quang hoa, ta sẽ cứu chúng bài hơ hoa. Chuyên hoàn rân chúng ta truy mình ha, run tu in cái
他是真心灿烂光华，他是苦中百合花，千万人中他最美好，人都应该着他。主耶稣真好，我要来赞美我的耶稣，对我真好，救济我的烦恼，使我没日想，我的耶稣对我真好。主耶稣真好，我要来赞美我的耶稣，对我真好，救济我的烦恼，使我没日想，我的耶稣对我真好，真好，来信耶稣真好，哈利路亚，真好，来信耶稣真好。我拜一拜二拜三拜四拜五拜六，整个礼拜真好，来信耶稣真好，主耶稣真好，我要来赞美我的耶稣，对我真好，救济我的烦恼，使我没日想，我的耶稣对我真好，我的耶稣对我真好，我的耶稣，我的耶稣对我真好。Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan diberkati dengan firman Tuhan di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ayub mengatakan dalam penderitaannya, dalam kesukaran yang begitu hebat yang dialami, Ayub bangkit dan berkata, aku tahu bahwa Engkau Tuhan, rencanamu Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila saat ini kita mengalami persoalan, kesukaran, satu hal yang kita percaya, Tuhan kita ajaib. Dia penuh kasih setia. Rencananya atas kita tidak pernah gagal. Haleluya. Junie比我更知道如何开启我未来的道路，主你比我更了解，什么对我的生命有帮助，主你比我更知道，哈利路亚。如何开启我未来的道路，主你比我更了解，什么对我
的生命有帮助。我相信你是上帝家，永不会失败。你是我成为的神有益的勇士。我相信你是上帝家，永不会忘记你向我所承诺的应许。哈利路亚！主，你比我更知道路的如何开启我未来的道路。主，你比我更了解什么对我的生命有帮助。我相信你是上帝家，永不会失败。你是我成为的神有益的勇士。我相信你是上帝家，永不会忘记你向我所承诺的应许。我相信你是上帝家，永不会失败。你是我成为的神有益的勇士。我相信你是上帝家，永不会忘记你向我所承诺的应许。Mari kita sembah Engkau ajaib Tuhan, ajaib karya-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Oh, ajaib perbuatan tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami berharap, kami percaya Tuhan hanya pada-Mu. Yesus, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. 我相信你是上帝家，永不会失败。你是我成为的神有益的勇士。我相信你是上帝家，永不会忘记你向我所承诺的应许。我相信你是上帝家，永不会失败。你是我成为的神有益的勇士。我相信你是上帝家，永不会忘记你向我所承诺的应许。你向我所承诺的应许，因你上帝永不会失败。Oh, beri sorak-sorai. Rencanamu ajaib, Engkau tak pernah gagal Tuhan. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. 我们已经赞美了神， Kami percaya bahwa segala pujian kami akan diterima oleh Tuhan sebagai persembahan yang harum. 我们相信我们的赞美一定比蒙神的悦纳。
Sekarang kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 现在我们要预备我们的心来聆听神的话语。 Hati kita sudah siap seperti tanah yang gembur untuk ditaburi benih firman. 我们的心已经预备了，好像那个甘露，他们要预备接受神的话语。 Mari kita berdoa. 我们来低头祷告， Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. 我们感谢你， Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. 我们要聆听你的话语。 Hati kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. 我们的心灵充满了喜乐平安， Karena hati kami diisi puji-pujian kepadamu Tuhan. 因为我们的心已经在赞美了你。 Sebentar kami akan memberitakan kebenaran firman Allah. 再过一下子，我们要传讲神的话语， Biar seluruh jemaat Mandarin Anugerah 让所有蒙恩班的弟兄姐妹们， dan siapapun yang mendengarkan khotbah ini 无论哪一个人，他在聆听这个讲道的时候， boleh diberkati, 蒙神的祝福， hidupnya boleh diubahkan, 他们的生命得着改变， dan nama Tuhan boleh 而且 dipermuliakan. 神的名得着荣耀， Terpujilah namamu Tuhan, 因主的名得着称颂。 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们奉主耶稣基督的名求， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 主内亲爱的弟兄姐妹们平安， khususnya Jemaat Mandarin Anugerah. 特别是蒙恩班的弟兄姐妹们。 Pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan judul kebenaran firman Tuhan, 今天我借着这个机会要传讲一个题目： kehendak Tuhan untuk hidup kita. 上帝在我们生活上的旨意。 Sekali lagi judul firman Tuhan adalah kehendak Tuhan untuk hidup kita. 我再说一次，就是我们在生活上上帝的旨意。 Pembacaan Alkitab saya ambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. 我们的经文是在马太福音第11章28节到30节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 28 terlebih dahulu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 马太福音第11章第28节，凡劳苦当重担的人，可以到我这里来，我就使你们的安息。第29节，我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。第30节，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。 Kalau kita mempelajari bacaan Alkitab kita, 如果我们学习这节经文的话， maka paling tidak kita akan mendapati 最低限度我们能够得着 ada 5 kehendak Tuhan untuk hidup kita. 有5种神在我们生活上的旨意， Supaya hidup kita ini selaras dengan firman Tuhan. 好让我们的生活符合于神的话语。 Terutama ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, 特别是我们在这个现在疫情的时代， lebih banyak hidup kita didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. 好让我们的生活能够领受这个神的真理， Supaya kita menjadi kuat 好让我们能够得着力量， dan bisa menghadapi apapun hambatan rintangan 好让我们能够面对着在我们生活上一切的阻挡， yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. 在我们生活上每一天我们日常所遇见的。 Setelah kita menggali bacaan Alkitab kita, 当我们在研究这个神的话语的时候， maka kita akan menemukan bagaimana kehendak Tuhan untuk hidup kita. 我们就能够得着神在我们生活上的旨意是什么。 Mari kita membaca Injil Matius 11 ayat 28 bagian A. 好，让我们来读马太福音第11章28节的上半段。 Di situ dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. 在这里告诉我们，凡劳苦当重担的人，可以到我这里来。 Dari ayat ini, apa yang dapat kita simpulkan untuk kehendak Tuhan bagi hidup kita? 从这一节经文，我们能够得出怎样子的结论？如果神在我们生活上的旨意，
Yaitu yang pertama, supaya kita datang kepada Yesus. 第一点呢，就是好让我们能够来到主的面前。 Ketika saudara merasa letih lesu dan merasa berbadan berat, 当弟兄姐妹们感到劳苦重担的时候， maka Tuhan menghendaki supaya kita datang kepada Yesus. 所以呢，上帝要我们来到主耶稣的面前。 Perkataan marilah kepadaku 在这里说，你们来到我这里， itu berarti undangan dari 意 Yesus 思就是说，主耶稣邀请我们， supaya saudara yang mengalami beban berat datang kepada Yesus. 好让每一位弟兄姐妹们，如果有劳苦担重担的，可以到主耶稣的面前。 Kita masih ingat ada sebuah lagu 我们还记得有一首歌， yang sangat baik untuk mengingatkan kepada kita. 好让我们能够记得， Kalau ada masalah apapun dalam hidup kita, Saya mendengar datang pada Yesus. 在我们的生活上，无论有什么样子的困难，可以来到主的面前。 Lagu itu adalah sebagai berikut. 这首歌就是这样子。 Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Tuhan ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. 这一首歌，它的意思就是说，我只能够跑到主耶稣的面前，我只能够在主耶稣的脚前，我能够得着平安。 Kita harus mencari pribadi yang tepat ketika kita menghadapi masalah. 所以，当我们遇到困难的时候，我们能够来到一个准确的方向。 Beratkah beban yang saudara hadapi sekarang ini? 你们现在所担的是很沉重的重担吗？ Mungkin saudara merasa putus asa, 可能你们在绝望当中， jiwa saudara tertekan, 你们的灵得着压制， terutama menghadapi tantangan dalam masa pandemi 特 COVID-19. 别是我们面对着这个疫情的挑战的时候， Tuhan menghendaki kita supaya datang kepada Yesus. 神要我们来到主耶稣的面前。 Saya percaya kalau kita datang kepada Yesus, 我相信，如果我们来到主耶稣的面前的话， Tuhan akan menolong kita. 主耶稣他一定要帮助我们， Saudara bisa mengatasi dan menghadapi semua tantangan hidup dalam hidup saudara. 我们就能够解决我们面前所遇到的这个挑战。 Itu hal pertama yang perlu saudara lakukan. 这个就是第一点，我们应当要去行的， Karena ini merupakan kehendak Yesus untuk hidup kita. 因为这就是主耶稣在我们生活上的旨意。 Nah, hal yang kedua 那 saudara, 么第二点呢， apa kehendak Yesus dalam hidup kita? 在我们生活上，主耶稣有什么旨意呢？ Ayat yang ke-28 bagian B. 就是第28节的后半段， Di situ dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 这里就说你们心里必得安息。 Jelas sekali kehendak Tuhan dalam hidup kita 很清楚的，主的旨意呢， supaya kita memperoleh kelegaan. 好让我们能够心灵得着享安息。 Jadi Tuhan ingin supaya segala beban hidup kita akan diangkat oleh Tuhan. 所以呢，主耶稣要把我们的重担全部挪开， Baru sesudah itu kita bisa merasa lega. 所以这个以后呢，我们就能够得着安息。 Kalau beban hidup kita masih menghimpit kita, 如果这个重担还是压制我们的话， kita merasa sesak. 我们感到受到压制。 Tetapi Tuhan ingin supaya kita memperoleh kelegaan. 但是呢，主他要我们得着安息， Itu sebabnya dia berjanji ketika saudara mengandalkan Tuhan 所以呢，他曾经允许过，如果我们依靠神的话， dan mempercayai Tuhan, 而且我们相信神的话， maka segala beban hidup saudara 所以我们一切的重担， akan diangkat oleh 他 Tuhan 就把它挪开。 dan saudara akan memperoleh kelegaan. 那么呢，弟兄姐妹们都能够得着安息， Tidak perlu takut menghadapi beban apapun dalam hidup saudara. 所以我们不需要害怕。虽然我们生活上有怎样子的重担， Tidak perlu takut menghadapi kesulitan apapun dalam hidup 我 saudara. 们在生活上有种种的困难，也不必害怕。 Bahkan tidak perlu takut menghadapi tantangan dan hambatan dalam masa pandemi ini.
甚至于呢，我们在面对着这个疫情的时候呢，我们不需要害怕， Yakinlah 我们深信， bahwa Tuhan Yesus sanggup memberi kelegaan kepada kita. 我们深信主耶稣呢，他能够给我们安息， Karena itu merupakan kerinduannya, 这就是他所想望的， itu merupakan kehendaknya, 也就是上帝的意思， supaya kita hidup dengan kelegaan. 好让我们大家活着在安息的生活里面。 Dan Tuhan berjanji untuk memberikan kelegaan 所 kepada 以因为 kita. 上帝允许过要给我们过安息的生活， Jadi itu yang kedua, 这个就是第二点， kehendak Tuhan dalam hidup kita, 上帝在我们生活上的旨意， yaitu supaya kita memperoleh kelegaan. 好让我们能够得着安息。 Nah, mari kita menggali lebih lanjut, 我 saudara-saudara. 们再接下去来看， Bagaimana kehendak Tuhan dalam hidup kita yang ketiga? 主耶稣在我们生活上的旨意的第三点是什么呢？ Menurut ayat bacaan kita, 接着我们所读的这个经文， kita gali untuk mendapatkan rahasia-rahasia kebenaran 我 firman 们在 Tuhan 这里发掘一下主耶稣里面的奥秘， dan pewahyuan ilahi. 而且他在灵性上的这个启示。 Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu merupakan penuntun dalam hidup 因为我 kita, 们知道神的话语是能够指引我们的道路， merupakan pelita bagi kaki 它成 kita, 为我们脚前的灯， dan merupakan terang bagi jalan kita. 也是我们路上的光。 Kita harus mengandalkan firman 所 Tuhan 以呢，我们要依靠神的话语， untuk bisa berjalan dalam hidup ini 我们好让我们能够在这个生活上行走， dan memperoleh kemenangan demi 而 kemenangan. 且能够得着得胜有余。 Nah, mari kita baca ayat yang ke-29, 我们来读第29节 bagian A. 上半段， Pikulah ku yang kupasang. 你们当负我的恶。 Jadi dari ayat ini, saudara, 所以从这一节经文里面， kehendak Tuhan untuk hidup kita 上帝在我们生活上的旨意， supaya kita memikul beban yang Tuhan berikan, 他要我们担当神所赐给我们的恶， supaya kita memikul kuk yang Tuhan pasang dalam hidup kita. 让我们能够挑起神在我们身上的这个恶。 Tetapi jangan khawatir, 但是我们不要担心， jangan takut, 也不要害怕， karena Tuhan tidak akan membiarkan kita memikul beban melebihi kekuatan kita. 因为呢，神所给我们的重担没有超过我们的能力。 Tuhan tidak akan membiarkan kita memikul beban yang melebihi kemampuan kita. 上帝没有让我们担心比我们不能够担当的这个恶。 Sebetulnya hal ini sudah tertulis dengan jelas 其实在这里已经清楚的写了， di dalam Matius 11 ayat 30在马太福音第11章30节， dari bacaan Alkitab kita tadi. 从我们刚才所读的， Di situ disebutkan oleh Yesus, 在这里主耶稣他说， sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。 Jadi ada batasan, ada ukuran yang Tuhan izinkan untuk beban yang dipikul oleh kita. 所以在哪里呢？神要我们挑担的这个恶呢，是有它的限度的。 Tidak mungkin Tuhan memberikan beban yang tidak sanggup kita pikul. 他不可能是给我们不没有能力担当的。 Kalau Tuhan izinkan kita boleh memikul beban, tujuannya untuk melatih kita. 上帝给我们这个恶呢，他为的是要训练我们， Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang teruji. 好让我们能够成为被上帝所试验的这个儿女， Yang tahan menghadapi tantangan hambatan apapun. 好让我们能够明白我们所面对的一切困难。 Kita masih ingat ayat yang mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 我们 13. 还记得吗？在哥林多前书第1章13节， Di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. 在哪里告诉我们，你们所领受的一切的试炼呢，没有超过人的能力。 Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 所以，因为我们的上帝他是信实的，他没有让我们担当那些超过我们能力的担子。 Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 当你受到试炼的时候呢，他就给你一个道路，好让你能够领受过去。 Perhatikan kata-kata penting di dalam ayat ini. 我们注意一下这里重要的机制。
Di situ dikatakan tidak melebihi kekuatan manusia. 告诉我们没有超过我们人的能力。 Jadi kalau beban yang Tuhan izinkan untuk kita pikul tidak akan melebihi kekuatan kita. 所以呢，神是给我们的这个担子呢，没有超过我们的能力。 Dan kata penting yang kedua dalam ayat ini, 第二季最重要的机制， tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. 它没有让你领受这个重担超过你的力量。 Jadi beban yang Tuhan izinkan untuk kita pikul tidak akan melampaui juga kekuatan kita. 所以呢，上帝所赐给我们的这个担子呢，没有超过我们的能力， Dan yang sangat menggembirakan di sini, 使我们感到高兴的， kata penting yang ketiga. 就是第三个机制， Di sini dikatakan ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. 他要给你出路。 Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan selain membiarkan kita memikul beban yang Tuhan izinkan, 在这里告诉我们，上帝除了他让我们担这个担子的时候， untuk melatih kita, 他要训练我们， untuk menguji kita. 他要考验我们。 Di situ jelas dikatakan tidak melebihi kekuatan kita, 在这里告诉我们，没有超过我们的能力， bahkan juga kita bisa menanggung segala beban itu. 而且呢，我们有力量来担当这一切的担子。 Itu terdapat di dalam ayat 1 Korintus 10 ayat 13 bagian terakhir, sehingga kamu dapat menanggungnya. 所以在这里，在哥林多那边写的是后半段，好让我们能够承受。 Jadi meskipun Tuhan membiarkan kita menanggung beban yang Tuhan berikan, 虽然我们担起神所赐给我们的担子， tapi Tuhan berikan beban yang dapat kita tanggung. 但是他给我们的担子是我们能够担当的， Kita tidak perlu khawatir. 所以我们不需要担心。 Memang kehendak Tuhan untuk hidup kita, 本来神在我们生活上的旨意， supaya kita memikul beban yang Tuhan berikan. 好让我们能够担起神所赐给我们的担子。 Itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita yang ketiga. 这个就是神在我们生活上第三种旨意。 Nah, kita akan melihat selanjutnya apa kehendak Tuhan dalam hidup kita yang keempat. 接下去呢，我们看上帝给我们生活上的第四种担子是什么？ Di situ dikatakan dalam Matius 11 ayat 29 bagian B, 在马太福音第11章29节的后半段， dikatakan demikian. Dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. 所以在这里呢，他说呢，我的心是柔和谦卑的，所以你们要学我的样式。 Kata belajarlah kepadaku 在这里呀，我们学主耶稣的样式。 itu memberikan kepada kita kehendak Tuhan dalam hidup kita. 在这里告诉我们，上帝在我们生活上的旨意 Apa itu? 是什么呢？ Yaitu supaya kita belajar kepada Yesus. 好，让我们学习主耶稣， Supaya kita bisa meneladani Yesus. 好，让我们能够效法主耶稣。 Yesus menjadi patokan di dalam hidup kita. 主耶稣成为我们的榜样， Yesus menjadi standar untuk kita bisa tiru. 好，是他成为我们学习的标准。 Kita bisa belajar dari kehidupan Yesus. 我们可以学习主耶稣的生活方式， Kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. 我们来学习主耶稣所做的是什么。 Sebetulnya ini sudah disebutkan 其实在这里已经告诉了我们， di ayat-ayat yang lain dengan sangat jelas. 在其他的经文很清楚的说， Misalnya di Yohanes 13 ayat 15. 比方说在约翰福音第13章第9节， Di situ dikatakan sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat 所以在 kepadamu. 这里他告诉我们，我们已经给了主耶稣给了我们一个榜样，好让我们学习效法的，好像主耶稣做的一样。 Untuk apa Tuhan memberikan teladan kepada kita? 主耶稣给我们一个榜样，为的是什么呢？ Supaya kita berbuat sama seperti yang Tuhan Yesus perbuat. 好让我们的行好像主耶稣所行的。 Itu tujuannya Tuhan memberikan teladan kepada 这 kita. 个就是主耶稣给我们一个榜样的目的。 Jadi jelas bahwa Tuhan menginginkan supaya kita belajar kepada 所 Yesus. 以能清楚主耶稣要我们学习主耶稣。 Ketika kita belajar kepada Yesus, 当我们学习主耶稣的时候， saya percaya dan yakin 我深信 kita akan bisa
melampaui segala tantangan hambatan apapun yang paling hebat dalam hidup 我们 kita. 一定能够超过一切，无论这多大的这个担子。 Karena tantangan dan hambatan yang Tuhan Yesus hadapi jauh lebih berat daripada tantangan dan hidup kita. 因为主耶稣给我们的这个担子呢，超过了我们生活上的一切。 Jadi benar dan tidak salah kalau kita belajar kepada 所 Yesus. 以呢，我们不错。如果我们要效法主耶稣， Kalau saudara baca dalam 1 Petrus 2 ayat 21, 如果我们看彼得前书第2章第21节， di situ dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan perhatikan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 所以呢，主耶稣呢，他是留下了这个榜样呢，好让我们能够效法他，跟随着他的脚步。 Jadi jelas Yesus sudah meninggalkan teladan bagi kita 所以呢，主耶稣已经留下了榜样给我们， supaya kita mengikuti jejak Yesus. 好让我们跟随着主耶稣的脚踪。 Dan itulah suatu rahasia 所以这就是一个奥秘， supaya kita bisa menang terhadap tantangan apapun dalam hidup 好 kita. 让我们能够得胜的面对着我们无论怎样子大的挑战， Hanya tinggal kita meneladani Yesus. 我们只需要效法主耶稣， Hanya tinggal kita belajar kepada 只 Yesus. 要我们能够学习主耶稣。 Apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui sikap hidupnya, 主耶稣在他的生活上怎样子教导我们， itulah yang harus kita 这 lakukan. 个就是我们应当行的。 Saya percaya Jemaat Mandarin Anugerah 我相信蒙恩班的弟兄姐妹们， akan bisa kuat menghadapi tantangan 我 apapun 们大家一定有力量来面对着一切的困难。 kalau kita meneladani 如 Yesus. 果我们能够效法主耶稣的话， Kalau kita belajar kepada 如 Yesus. 果我们学习主耶稣的话， Nah, saudara sekalian, 所以亲爱的弟兄姐妹 kita 们， akan melihat yang kelima, 现在我们要看第5种， yang terakhir apa kehendak Tuhan untuk hidup kita. 主耶稣在我们生活上的旨意的最后一点， Sungguh sangat mengherankan rahasia firman Allah 所以神的话语它是何等的奇妙， yang menginginkan supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, 他希望我们的生活能够成为美好的生活， yaitu kehidupan yang berkemenangan. 就是得胜的生活。 Tentu kita harus mengarahkan hidup kita sesuai kehendak Tuhan, 当然，我们的生活方向要符合于神的旨意， sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki. 符合于主耶稣所要的。 Lakukan semuanya, 我们行这一切， maka saudara akan menjadi pemenang-pemenang atas segala tantangan hidup 所以呢， kita. 我们对着这一切的挑战，成为一个得胜者。 Kita akan muncul sebagai pemenang. 我们要出现成为一个得胜的人。 Firman Tuhan katakan kita muncul lebih dari pemenang. 神的话语告诉我们，我们得胜有余。 Kita akan melihat apa kehendak Tuhan bagi hidup kita yang kelima, yang terakhir. 我们要看最后一点，主耶稣在我们生活上的这个旨意是什么？第5点， Ayat 29 bagian C. 第29章最后的29节最后一段。 Di situ dikatakan, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 这里说，你们心里就得享安息。 Nah, Tuhan menginginkan supaya kita bisa menikmati ketenangan hidup. 所以主耶稣他希望我们生活能够享受这个安息， Dan itu merupakan suatu kerinduannya, saudara. 这个就是他心里面所想望的。 Itu sebabnya kenapa kalimat ini tertulis dalam Matius 11 ayat yang ke-29. 所以就了这个缘故，所以在马太福音第11章29节里面写出来。 Karena itu dimaksudkan supaya kita semua boleh menikmati ketenangan hidup. 所以呢，他的意思是好让我们每一个人能够享受安息的生活。 Tetapi ada caranya bagaimana kita bisa menikmati 我们 ketenangan 怎样 hidup. 子能够得着这个安息的生活呢？当然有他的方法。 Perlu saudara ketahui bahwa kita tidak mungkin menikmati ketenangan hidup 弟兄姐妹们，应当要知道，我们如果要享受这个安息的生活， di luar Tuhan. 不能够在神以外。 Kita hanya bisa menikmati ketenangan hidup di dalam Tuhan. 所以我们能够享受这个安息的生活，只有在主耶稣里面。 Ketika kita dekat dengan Allah, 当我们亲近上帝的时候， maka jiwa kita akan tenang. 那么我们灵就得着安息， Kita bisa menikmati ketenangan dalam hidup kita. 我们就能够在生活上享受安息。 Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. 好像诗篇62篇第2节里面说， Dengan sangat jelas dikatakan di situ, 在这里很清楚的说，
Hanya dekat Allah saja aku tenang. 我们只有靠近神，我们能够得着安息， Daripadanya lah 因为 keselamatanku. 在它里面有这个拯救。 Perhatikan kata-kata yang sangat jelas di sini, hanya dekat Allah 我 saja 们 aku 注意 tenang. 在这里所说的，只有靠近神。 Jadi kalau kita jauh dari Allah, 所以，我们如果远离上帝的话， kita tidak akan pernah menikmati ketenangan dalam hidup. 我们就不能够享受生活的这个安宁。 Kalau saudara ingin menikmati ketenangan hidup, 如果你们要享受这个生活上的安宁的话， maka saudara tidak boleh jauh dari Allah. 所以呢，你们不可以远离上帝。 Saudara harus dekat kepada Allah. 弟兄姐妹们应该要亲近神。 Jadi saudara perhatikan dalam bacaan ayat kita 我们要注意我们所读的经文， adalah 5 rahasia. 在这里有5个奥秘。 Apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kita 上帝在我们生活上的旨意是什么呢？ supaya kita mempunyai hidup yang berkemenangan. 让我们拥有一个得胜的生活。 Yang pertama, 第一点， supaya kita datang kepada Yesus 让我们来到主耶稣的面前。 ketika kita merasa letih lesu, 当我们感到有重担的时候， ketika kita mempunyai beban yang berat, 当我们在劳苦的时候， ketika kita mempunyai masalah, 当我们有很多难题的时候， mempunyai tantangan 有很多挑战的时候， dan hambatan 还 apapun. 有很多的阻拦。 Dan yang kedua, 那么第二点， supaya kita memperoleh kelegaan. 让我们能够得着安息。 Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam kesesakan, 上帝不要我们活在这个困难当中， karena Dia menginginkan dan merindukan supaya kita boleh menerima kelegaan. 因为他心里面所向往的是我们得着安息的生活。 Berarti beban hidup kita yang berat itu diangkat oleh Tuhan dan tidak menghimpit kita. 意思就是说，我们身上的重担，主耶稣把它挪开，让我们不致受到压制。 Dan yang ketiga, supaya kita memikul beban yang Tuhan Yesus berikan. 第三点呢，我们要挑起主耶稣给我们身上的这个担子。 Tentu untuk melatih kita 当然，他是要训练我们， supaya kita dewasa rohani. 让我们的灵性能够长进。 Dan beban itu pun tidak akan melebihi kemampuan dan kekuatan kita. 而且呢，这个重担呢，没有超过我们的能力， Sehingga kita bisa menanggung beban itu. 以致我们能够挑起这个担子， Dan kita mendapatkan jalan keluar yang Tuhan berikan. 而且我们能够从神那里得着出路。 Kehendak Tuhan dalam hidup kita yang keempat, 那么在我们生活上指引的第4点， supaya kita belajar kepada Yesus. 让我们学习主耶稣， Supaya kita meneladani Yesus. 让我们效法主耶稣。 Dan itu adalah suatu rahasia kemenangan 这 bagi 个就 kita. 是我们得胜的一个奥秘。 Dan yang terakhir, yang kelima, 那么最后一点就是第5点， supaya kita bisa menikmati ketenangan hidup. 让我们能够享受安息的生活。 Dan itu bisa dicapai kalau kita dekat kepada 所 Allah. 以我们能够达到这一点，只要我们亲近神， Tidak boleh jauh daripada 我 Allah. 们不要远离神。 Hanya kita dapatkan di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. 所以我们只能够在耶稣里面得着，不是在主耶稣以外。 Amin. 阿门。 Saya percaya Jemaat Mandarin Anugerah 我相信蒙恩班的弟兄姐妹们 mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara 能 sekalian. 够明白，在弟兄姐妹们的生活上，上帝的旨意是什么， Menjadi pribadi-pribadi yang mengalami hidup yang berkemenangan. 让我们每一个人能够成为得胜的。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, terima kasih kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. 亲爱的主，感谢你，你的仆人已经传讲了你的话语。 Kami percaya firman ini akan bisa menguatkan seluruh pendengar, 我相信神你的话语能够赐给每一个听了的人得着力量， khususnya Jemaat Mandarin 特 Anugerah, 别是蒙恩班的弟兄姐妹们， agar mereka mengerti betapa baiknya Tuhan. 让他们能够明白神是何等的美好， Kehendak Tuhan untuk kehidupan kami semuanya adalah kehendak yang baik. 神的旨意在我们生活上所行的都是美好的， Supaya kami mengalami kehidupan yang baik, 让我们过着美好的生活， supaya kami mengalami kehidupan yang berkemenangan. 让我们过着这个得胜的生活， Dan kami percaya 而且我们相信， kami semua Jemaat Mandarin 我 Anugerah 们蒙恩班的每一位弟兄姐妹们，
memiliki hidup yang berkemenangan dalam Yesus. 拥有一个在主耶稣里面一个得胜的生活。 Hanya karena Yesus kami boleh menang 因为主耶稣的缘故呢，我们能够得胜， menghadapi tantangan apapun dalam hidup 来面 kami. 对着一切无论多大的这个挑战。 Tuhan, sekarang hamba berdoa berkat bagi seluruh jemaat Mandarin Anugerah dan para pendengar. 亲爱的主，现在你的仆人要祝福每一位弟兄姐妹们， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 在主耶稣基督的名下， Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan saudara. 求主祝福每一个弟兄姐妹们的事业， Tuhan memberkati segala pelayanan saudara. 主也祝福每一个人的侍奉。 Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. 上帝也赐给每一个弟兄姐妹们灵性上的这个健康， Tuhan memberkati dengan umur yang 主 panjang. 也赐给每一个弟兄姐妹有长寿。 Tuhan memberkati dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. 而且上帝也照顾每一个弟兄姐妹们完美的像看顾， Tuhan memberkati dengan perlindungan Allah yang kuat. 上帝也有美好的坚固的这个保护。 Dan Tuhan memberkati dengan penyertaan Allah sampai selama-lamanya. 上帝要祝福每一个人，直到永永远远。 Tuhan memberkati seluruh keluarga saudara 神祝福弟兄姐妹们的家庭， mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan 所以能够得着幸运，能够得着成就， dengan masa depan yang penuh harapan. 在有个充满盼望的前途。 Berkati setiap persembahan persepuluhan 主也你就祝福每一个生意奉献， yang diberikan jemaat untuk gereja ini 就是弟兄姐妹们献给教会的， supaya nama Tuhan 好 dipermuliakan. 让神的名得着荣耀。 Berkati negara kami Republik Indonesia, 也祝福我们印度尼西亚这个祖国， Bapak Presiden, Wakil Presiden, 我们的总统， para kabinet, 还有所有的这个政府， TNI, Polri 还有一切的这个军队武装， bisa membawa negara kami 能够带领我们的国家 mencapai masyarakat adil dan makmur, 达到一个和平的这个国家。 material dan spiritual. 无论我们在物质上，在我们灵性上， Kasih karunia daripada Allah Bapa, 愿上帝的恩惠慈爱， cinta kasih Allah Putra, 主耶稣的这个爱， serta persekutuan Allah Roh 而且 Kudus 圣灵的交通， memberkati dan menyertai kami semuanya. 祝福我们每一位弟兄姐妹们， Mulai dari saat ini 从现在开始， dan sampai 直 selama-lamanya. 到永永远远。 Dalam nama Tuhan Yesus 主 Kristus. 耶稣基督的名下， Haleluya. 哈利路亚， Amin. Amin.